Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin dalam Buletin UKAS edisi petang 27 Julai 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Ahad memaklumkan daerah Kuching merekodkan satu kematian melibatkan penduduk tempatan dan penambahan satu lagi kes positif COVID-19. Kes kematian yang ke-19 melibatkan kes ke-589 dilaporkan di Sarawak dan merupakan kes kematian ke-124 di Malaysia. Mangsa merupakan seorang wanita warga tempatan berumur 63 tahun beralamat di Samariang Baru, Kuching. Manakala satu kes positif COVID-19 dilaporkan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini sebanyak 650 kes. Jelas JPBN Sarawak lagi satu kes COVID-19 yang dicatatkan di daerah Kuching melibatkan pengesanan kontak dari kluster Sentosa yang masih aktif. Kes merupakan lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai petugas kesihatan di fasiliti tersebut. Kes diambil swab combined nasopharyngeal dan oropharyngeal pada 24 Julai 2020 di sebuah klinik kesihatan kerajaan di Kuching dan keputusan ujian RT-PCR kes adalah positif untuk COVID-19 pada 25 Julai 2020. Kes telah dimasukkan ke Hospital Sarawak pada hari yang sama untuk rawatan lanjut. Dalam pada itu, 2 kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 563 orang atau 86.62%. Seramai 68 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian 19 orang atau 2.93%. Dalam pada itu, 2 kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 563 orang atau 86.62%. Seramai 68 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian 19 orang atau 2.93%. Selanjutnya, mesyuarat JPBN Sarawak yang dipengerusikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada Ahad telah mengambil beberapa ketetapan penting dengan mengambil kira perkembangan terkini mengenai jumlah kes positif COVID-19 di bahagian Kuching dan Samarahan. Menurut JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad, setakat Ahad daerah Kuching telah mencatat 38 kes jangkitan tempatan dan 14 kes import. Daerah Samarahan pula merekodkan 11 kes jangkitan dan 2 kes import. Lundu merekodkan 1 kes import dan Bau 1 kes tempatan serta Bintulu mencatat 4 kes import. Semua warga negara Malaysia yang datang dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan dikuarantin di hotel. Sampel akan diambil pada hari kedua dan mereka dibenarkan balik sekiranya keputusan ujian PCR COVID-19 negatif. Arahan tersebut berkuat kuasa pada 1 hingga 14 Ogos 2020, manakala kemasukan rakyat Sarawak dari luar negara seperti yang telah diumumkan sebelum ini adalah dikekalkan. Tambah JPBN Sarawak lagi, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meningkatkan pelaksanaan penjejakan kontak Active Case Detection di kawasan Kota Sentosa. Sementara itu, JPBN Sarawak turut mengumumkan beberapa strategi lain bagi membendung penularan wabak COVID-19. Antara strategi-strategi yang akan diumumkan adalah mengenai kawalan pergerakan antara daerah dalam masa terdekat, pengurangan jumlah penerbangan dan mengurang tempoh masa operasi perniagaan. Berita seterusnya mengenai penangguhan pembukaan sesi pengajian Jun 2020 bagi Politeknik Kuching selepas mendapat nasihat daripada JPBN Sarawak. JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad berkata penangguhan itu melibatkan kira-kira 825 orang pelajar baharu semester 1 dan 3,538 orang pelajar semester 2 hingga semester 5.
Sesi pendaftaran, pengajian dan asrama bagi pelajar baharu semester 1 Jun 2020 pada asalnya dijadualkan pada 3 Ogos hingga 7 Ogos 2020. Bilangan pelajar senior semester 2 dan semester 5 seramai 3,538 orang yang dijadualkan mendaftar pada 7 Ogos dan 8 Ogos 2020. Manakala seramai 471 orang pelajar PKS sedang menjalani latihan industri. Beralih ke perkembangan di kawasan Dun Lingga, sebanyak 8 pertubuhan yang terdiri daripada 4 buah sekolah serta 4 buah masjid dan surau menerima geran kerajaan berjumlah RM23,000 di kawasan Dun Lingga. Antara penerima geran bagi sekolah serta masjid dan surau adalah seperti yang tertera. Adun Lingga Simoy Peri dalam satu majlis penyampaian geran Kerajaan Sarawak di Lingga baru-baru ini memaklumkan JKKK juga akan diberikan geran dalam jangka masa terdekat dan menasihatkan agar pihak yang bertanggungjawab memanfaatkan geran tersebut mengikut kesesuaian program sepanjang tempoh PKPP. Berikut pula mengenai perkembangan di kawasan Dun Saribas. Menjadi kelaziman bagi Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam untuk turun padang pada setiap hujung minggu bagi mendekati dan mendengar permasalahan rakyat di kawasannya. Pada Sabtu, beliau telah menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SMK Saribas, debat serta Majlis Pelancaran Program Transformasi Sekolah 2025. Beliau turut menghadiri Majlis Perasmian Program Pencegahan Bermula dari Rumah yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Balingan. Dalam pada itu, Muhammad Raziz turut mempertimbangkan permohonan untuk menambah baik dewan dan gelanggang futsal di kampung tersebut. Selepas Kampung Balingan, beliau telah menghadiri Sembang Santai YB Razi bin Sitam bersama penduduk di Kampung Budas Pauh Betong. Di kesempatan itu, beliau melawat pelaksanaan projek Dewan Kampung Buda, melawat cadangan kawasan pembinaan tapak pemprosesan gula apung dan melawat tapak pembinaan jalan yang menghadapi masalah pelaksanaan. Berikutnya perkembangan di kawasan Dun Satok, hampir 100 buah rumah di kawasan Dun Satok terlibat dalam program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS bagi tahun 2019 dan 2020. Ketika ditanya dalam sidang media selepas menyerahkan rumah kepada Hamsiah Abed di Jalan Patinggi Ali pada Sabtu, Timbalan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dun Satok, Datuk Ibrahim Baki berkata, kebanyakan rumah PPRMS yang dibaik pulih tahun 2019 telah siap dan kini hanya tinggal rumah PPRMS bagi tahun 2020 yang dijangka siap sepenuhnya pada Oktober 2020. Dalam sidang media sama, Datuk Ibrahim Baki berkata pihaknya berterima kasih kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO yang telah bersama membantu menjayakan pembinaan rumah tersebut yang telah tergendala setelah sekian lama disebabkan kontraktor awal telah melarikan diri. Terima kasih pertama kali kepada Saudara Azman Ahmad, CEO Housing Development Corporation, dengan beliau, dengan stakeholder yang lain, kelab yang diterajui beliau iaitu kelab komuniti dan rekreasi, rekreasi komuniti HDC bersama untuk first time tu ulung kali diada istilahnya dengan stakeholder lain macam ketua masyarakat kita, penghulu menteri, secara politik, Menteri Ahmad Ghani dan pemuda kita dan juga engineer Haji Erwan, Ketua Pemimpin Parti PBB di Lanting Kampung Nombor 4 dan juga daripada MKN akan dari MKN Builders tu, MKN IBS yang banyak membantu hingga terdirinya rumah pada hari itu. Kejayaan pembinaan Rumah Hamsiah turut mendapat perhatian gembira daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari yang juga merupakan Adun Satok. Kerja-kerja pembinaan dimulakan pada 12 November 2019 dan terhenti seketika akibat PKP sebelum disambung semula dan siap pada 17 Julai 2020 menerusi penyerahan sertifikat Practical Completion daripada pihak kontraktor kepada KKSR HDC.
Sekian bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak, setiap hari layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Terus waspada, sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mesti menang, kita jaga kita. Salam UKAS.